Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali, bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi masa beratuk-beratuk tu kan, dah nak habis tu, adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Penampilan orang kampung, lepas tu penampilan sangat sederhana, nampaklah gaya tu orang kampung. Wajah pun sederhana, macam wajah orang yang bekerja keras. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu Allah gerakkan hati saya untuk tanya lebih, sebab dia hantar orang lalas. Dah 2 jam dah dia menunggu ni, beratuk ni kan. Lepas tu dia datang dengan anak perempuan dia. Bila ada waktu macam tu, saya pun cubalah borak. Saya pun borak, saya kata, "Akak, oh ni anak nombor berapa? Nombor 3. Anak nombor 1? Dah kerja Ustazah, nombor 2. Daripada borak tu, dia bukan nak cerita sangat sebab saya bertanya. Dia pun ceritalah, anak pertama saya Ustazah, Alhamdulillah dah habis belajar. Belajar kat USA. Dapat tajaan beasiswa mana, saya pun tak ingat lah. Nak dapat tajaan belajar luar negara macam ni, maksudnya bukanlah biasa-biasa. Lepas tu anak kedua pula, saya kan rajin menanya, belajar kat Jerman sekarang, engineering. Itu hari dapat anugerah pelajar terbaik universiti apa ya daripada Malaysia, kemudian terpilih untuk dapat beasiswa dunia. Maksudnya bukan beasiswa itu ditaja daripada Malaysia, tetapi daripada luar negara. Sekarang kat Jerman belajar kos apa, tapi belakang saya ingat engineering. Lepas tu anak yang ketiga yang perempuan ni bakal ke Perancis. Itulah 3 orang. Saya teruslah tanya, Akak kerja apa? Tak kerja daripada dulu, suri rumah. Suami pula, kotlah suami orang bijak, saintis ke apa, sebab anak bijak-bijak sangat ni, dapat anugerah cemerlang pelajar terbaik, dapat tajaan negara ni daripada orang kampung, orang biasa. Oh, suami saya dulu askar, sekarang ni jadi pomen. Betul-betul. Saya subhanallah, lepas tu siap buat rakaman lagi. Kak, boleh tak akak kongsi apa sebenarnya amalan akak yang sangat hebat? Bukan kita nak kata ukuran belajar luar negara tu hebat. Bukan itu ukuran ataupun justifikasi kita. Muslimin muslimat sekalian, orang yang beramal, dia bercakap lain dengan orang teori. Saya ni banyak teori. Saya jumpa orang ini, orang yang beramal, penampilan sangat sederhana. Kalau kita tengok macam orang susah. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, daripada kandungan yang pertama, kandungan anak yang pertama, Alhamdulillah, akak setiap hari tidak akan terlepas, dan itu nasihat suami, tidak akan terlepas buat amalan setiap hari dalam tempoh mengandung. Dia pun senaraikan amalan sampai saya menggeling. Saya baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni, bukan surah pendek-pendek, bukan Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbinas, tak. Surah-surah Luqman mesti baca, surah Maryam mesti baca, lepas tu ada lagi senarai surah-surah ni. Lepas tu amalkan makan kismis, mengikut jumlah yang ganjil. Kemudian dengan baca doa ni, pagi 7 biji, bila petang 11 biji, gini-gini amalan. Kemudian suami saya berpesan, suami dia bukan ustaz ya, supaya saya banyak berdoa dalam tempoh saya mengandung. Jadi saya banyak doa Ustazah untuk anak dalam kandungan. Dan selepas daripada anak itu lahir, saya membesarkan daripada kecil anak ini memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada saya. Maksudnya, dan saya teruskan berdoa demi hari. Dan setiap kali anak-anak untuk menduduki peperiksaan, saya akan berpuasa. Kalau 2 minggu lah, saya akan berpuasa. Saya akan meningkatkan kualiti ibadah dan kuantiti. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita yang luar biasa, tetapi pada pandangan manusia zahirnya nampak sangat biasa. Dan sebab itu Nabi kata, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah. Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali,
bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi menggunakan senjata yang disebut oleh Nabi. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, senjata ni kita boleh bayang pertahanan diri. Kenapa doa itu disebut sebagai senjata? Kerana dengan doa, ibu ini mempertahankan dan melindungi anaknya daripada gangguan syaitan, anasir jahat, pengaruh jahat. Ketika anaknya belajar di luar negara, siapa yang mengawal? Siapa yang nak pantau? Tetapi barakah doa si ibu, anak tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan yang saya tertarik nak borak lama dengan dia, sebab dia datang-datang jumpa saya, "Ustazah, saya memang niat anak-anak saya ini menjadi pejuang agama Allah dalam bidang masing-masing." Saya kata perkataan ini takkan keluar daripada wanita yang hebat walaupun dia tidak berpelajaran tinggi. Saya niatkan anak ni daripada kandungan, mereka menjadi penyebar agama Allah, duta bagi agama Islam. Ini bukan penceramah yang cakap macam ni, orang kampung biasa. Sebab itu saya tanya lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah sebenarnya jiwa orang beriman yang sebenar-benarnya. Dia tahu senjata utama bukan bagi tuition banyak-banyak, bukan duduk tekan paksa anak sekian, tetapi kuasa doa yang semakin lama umat Islam mula meninggalkan kekuatan berdoa. Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali, bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi masa beratuk-beratuk tu kan, dah nak habis tu, adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Penampilan orang kampung, lepas tu penampilan sangat sederhana, nampaklah gaya tu orang kampung. Wajah pun sederhana, macam wajah orang yang bekerja keras. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu Allah gerakkan hati saya untuk tanya lebih, sebab dia hantar orang lalas. Dah 2 jam dah dia menunggu ni, beratuk ni kan. Lepas tu dia datang dengan anak perempuan dia. Bila ada waktu macam tu, saya pun cubalah borak. Saya pun borak, saya kata, "Akak, oh ni anak nombor berapa? Nombor 3. Anak nombor 1? Dah kerja Ustazah, nombor 2. Daripada borak tu, dia bukan nak cerita sangat sebab saya bertanya. Dia pun ceritalah, anak pertama saya Ustazah, Alhamdulillah dah habis belajar. Belajar kat USA. Dapat tajaan biasiswa mana, saya pun tak ingat lah. Nak dapat tajaan belajar luar negara macam ni, maksudnya bukanlah biasa-biasa. Lepas tu anak kedua pula, saya kan rajin menanya, belajar kat Jerman sekarang, engineering. Itu hari dapat anugerah pelajar terbaik universiti apa ya daripada Malaysia, kemudian terpilih untuk dapat beasiswa dunia. Maksudnya bukan beasiswa itu ditaja daripada Malaysia, tetapi daripada luar negara. Sekarang kat Jerman belajar kos apa, tapi belakang saya ingat engineering. Lepas tu anak yang ketiga yang perempuan ni bakal ke Perancis. Itulah 3 orang. Saya teruslah tanya, Akak kerja apa? Tak kerja daripada dulu, suri rumah. Suami pula, kotlah suami orang bijak, saintis ke apa, sebab anak bijak-bijak sangat ni, dapat anugerah cemerlang pelajar terbaik, dapat tajaan negara ni daripada orang kampung. Orang biasa. Oh, suami saya dulu askar, sekarang ni jadi pomen. Betul-betul. Saya subhanallah, lepas tu siap buat rakaman lagi. Kak, boleh tak akak kongsi? Apa sebenarnya amalan akak yang sangat hebat? Bukan kita nak kata ukuran belajar luar negara tu hebat. Bukan itu ukuran ataupun justifikasi kita. Muslimin muslimat sekalian, orang yang beramal, dia bercakap lain dengan orang teori. Saya ni banyak teori. Saya jumpa orang ini,
orang yang beramal. Penampilan sangat sederhana kalau kita tengok macam orang susah. Subhanallah, dia kata, ustazah, daripada kandungan yang pertama, kandungan anak yang pertama, alhamdulillah, akak setiap hari tidak akan terlepas, dan itu nasihat suami, tidak akan terlepas buat amalan setiap hari dalam tempoh mengandung. Dia pun senaraikan amalan sampai saya menggeling. Saya baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni, bukan surah pendek-pendek, bukan qul huwallah, qul a'udzubillahi binas, tak. Surah-surah Luqman mesti baca, surah Maryam mesti baca, lepas tu ada lagi senarai surah-surah ni. Lepas tu amalkan makan kismis, mengikut jumlah yang ganjil, kemudian dengan baca doa ni, pagi 7 biji, bila petang 11 biji, gini-gini amalan. Kemudian suami saya berpesan, suami dia bukan ustaz ya, supaya saya banyak berdoa dalam tempoh saya mengandung. Jadi saya banyak doa ustazah untuk anak dalam kandungan. Dan selepas daripada anak itu lahir, saya membesarkan daripada kecil anak ini memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada saya. Maksudnya, dan saya teruskan berdoa demi hari. Dan setiap kali anak-anak untuk menduduki pepesan, saya akan berpuasa. Kalau 2 minggu lah, saya akan berpuasa. Saya akan meningkatkan kualiti ibadah dan kuantiti. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita yang luar biasa, tetapi pada pandangan manusia zahirnya nampak sangat biasa. Dan sebab itu Nabi kata, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah. Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali, bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi menggunakan senjata yang disebut oleh Nabi. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, senjata ni kita boleh bayang pertahanan diri. Kenapa doa itu disebut sebagai senjata? Kerana dengan doa, ibu ini mempertahankan dan melindungi anaknya daripada gangguan syaitan, anasir jahat, pengaruh jahat. Ketika anaknya belajar di luar negara, siapa yang mengawal? Siapa yang nak pantau? Tetapi barakah doa si ibu, anak tetap menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Dan yang saya tertarik nak borak lama dengan dia, sebab dia datang-datang jumpa saya, ustazah, saya memang niat anak-anak saya ini menjadi pejuang agama Allah dalam bidang masing-masing. Saya kata perkataan ini takkan keluar daripada wanita yang hebat walaupun dia tidak berpelajaran tinggi. Saya niatkan anak ni daripada kandungan, mereka menjadi penyebar agama Allah, duta bagi agama Islam. Ini bukan penceramah yang cakap macam ni, orang kampung biasa. Sebab itu saya tanya lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah sebenarnya jiwa orang beriman yang sebenar-benarnya. Dia tahu senjata utama bukan bagi tuition banyak-banyak, bukan duduk tekan paksa anak sekian, tetapi kuasa doa yang semakin lama umat Islam mula meninggalkan kekuatan berdoa.